Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesungguhnya pada hari ini kita bertemu kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menimba ilmu dan kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Jadi video pada kali ini saya ingin membawa anda semua kepada modul keluarga sakinah, iaitu modul 2, iaitu persediaan keibubapaan, di mana dalam buku Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim ni, modul yang kedua ni adalah untuk program yang keempat, iaitu persediaan pengetahuan. Jadi objektif bagi program persediaan pengetahuan ni adalah untuk memberi pendedahan kepada pasangan suami isteri tentang ilmu pengetahuan dan kemahiran hidup berkeluarga. Dia terdapat 7 aktiviti yang perlu diterangkan dalam program persediaan ni. Dan yang pertamanya adalah aktiviti 1, iaitu kepentingan hidup berkeluarga. Untuk makluman semua, kepentingan hidup berkeluarga ni adalah untuk dia terbagi kepada 2, iaitu mengikut sunnah Rasulullah SAW dan tuntutan agama Islam. Dan yang keduanya adalah untuk meneruskan tugas sebagai khalifah di muka bumi Allah yang Maha Esa ni lah. Jadi maka suami isteri tu hendaklah dia memahami matlamat dan kepentingan hidup berkeluarga ni. Jadi setiap pasangan yang mahu membina rumah tangga, dia perlu tahu apakah tujuan dia berkahwin dan pernikahan dalam jangka masa yang panjang. Adakah untuk membina keluarga yang mengamalkan sakinah, mawaddah, warahmah, atau tak ada tujuan. Tak ada tujuan ni bermaksud dia kahwin sebab nak ikut-ikut trend je, atau berseronok semata-mata. Ni terjadi sebab anak remaja dia menjadi seronok, tengok kawan-kawan dia dah berkahwin, lepas tu boleh peluk sakan sebab hubungan tu dah halal. Jadi bukan saja mereka yang berumah tangga perlu tahu kepentingan ni, ia untuk semua individu dia, supaya kita ada ilmu asas tentang hubungan sebenar. Kepentingan dia adalah untuk mendapatkan zuriat. Itu yang pertama. Jadi dia perasaan nak dapat zuriat tu adalah perasaan yang semula jadi bagi manusia, sebab melalui isteri dan juga anak yang baik tu dia menjadi perhiasan hidup di dunia ni, dan melalui perkahwinan je boleh mengembangkan zuriat ni yang dapat dipenuhi sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mencipta kamu dari seorang diri dan daripada Allah memperkembangkan biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Jadi untuk tujuan yang kedua adalah untuk menjaga akhlak dan kemurnian peribadi. Jadi perkahwinan ni dia akan terjaminlah kemuliaannya, akhlaknya seseorang manusia itu seterusnya akan menjadi murni dan bersih keturunan mereka dari kotoran dan juga zina. Jadi institusi keluarga ni dia merupakan suatu jalan terbaik dalam memulakan kemuliaan peribadi manusia tu umumnya dan peribadi anggota keluarga tu khususnya. Manakala yang ketiga pula, dia untuk menguatkan hubungan kasih sayang. Jadi dengan ikatan perkahwinan ni, kasih sayang tu akan dapat terjalin dengan lebih erat lah. Dia lebih suci, lebih teratur, dia penuh rasa tanggungjawab, dan dia lebih harmoni lah di kalangan keluarga. Jadi dengan perkahwinan juga dia akan dapat mewujudkan satu suasana yang seimbang, pergaulan yang murni, teratur dan kebahagiaan yang sejati, dan kebetulan itu semua dapat diwujudkan. Manakala yang keempat pula adalah untuk keselamatan sosial. Nah, dia dengan perkahwinan ni seorang tu dia akan terasa sifat tanggungjawab dia tu terhadap keluarga dia. Jadi hal ini boleh membawa kepada kesedaran untuk suami tu bekerja sebagai jaminan nafkah tu untuk anak dan isteri dia. Dengan adanya sifat tanggungjawab tu, jadi keselamatan dari sudut sosial akan terjamin. Dan seterusnya aktiviti yang kedua adalah keutamaan mengurus rumah tangga. Jadi pengurusan rumah tangga ni dia amat penting lah dalam memastikan keluarga
masyarakat dan juga negara tu dia sentiasa dalam keadaan sejahtera lah. Maknanya sentiasa tenang dan aman. Jadi keluarga dia merupakan komponen penting dalam proses pembentukan masyarakat dan seterusnya negara. Jadi tanpa institusi keluarga tu, dia wujudan negara tu dia tidak akan sempurna. Jadi Islam memandang keluarga dia sebagai sebuah institusi yang pencorak masyarakat yang bakal dibina. Jadi di dalam membina Islam yang bertanggungjawab tu, kepimpinan keluarga tu pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Tapi walau bagaimanapun, dalam memastikan kejayaan institusi ni, kedua-dua belah pihak ni, lelaki dan perempuan ni, suami dan isteri ni, ibu dan bapa ni seharusnya memainkan peranan yang sama penting. Sebagai suami, peranan dia adalah asas untuk menyediakan keperluan seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian tu. Bukan tu saja. Sebagai suami tu, dia bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama, untuk kesedaran rohani dan juga fizikal. Bagi ibu pula, tanggungjawab utama dia ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami dengan perasaan kasih sayang dan hormat menghormati. Manakala seterusnya adalah aktiviti yang ketiga, iaitu menghadiri majlis taklim. Pasangan suami isteri ni dia digalakkan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang dapat mengasah minda lah, dan juga kesedaran mereka. Jadi majlis taklim ni dia adalah majlis yang diibaratkan sebagai tanaman-tanaman syurga. Majlis yang disukai oleh para malaikat. Dia adalah penting untuk kita untuk menghidupkan amalan taklim ni kat rumah, agar ahli keluarga kita dia turut sama mendapat nur, hidayah dan juga mendapat kelebihan orang yang menghidupkan amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi rumah-rumah yang hidup dan istiqamah ni, amalan majlis taklim yang sentiasa menyebut ayat-ayat Allah ni dan sabda Rasulullah SAW dan kelihatan bercahaya pada pandanganmu penghuni langit. Jadi maksud dan tujuannya adalah untuk memastikan nur tu, nur sabda Rasulullah SAW tu di dalam hati kita. Kemudian untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk mengerti nilai-nilai hubungan antara ilmu dan juga amal, untuk mengingati kembali perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dilarang, dan juga untuk mengimarahkan lagi lah, dan dia merupakan taman-taman syurga di dunia. Jadi fadilat dia, barang siapa yang duduk dalam majlis taklim ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia ketenangan jiwa, iaitu sakinah. Lepas tu dicucuri rahmat, dikerumuni oleh para malaikat melalui permukaan bumi dan juga langit. Jadi malaikat tu dia akan hadir, dia akan memberikan ampunan. Allah SWT akan orang yang langkahnya ke majlis ilmu ni, maka Allah akan memudahkan langkah dia ke syurga. Jadi semua benda-benda ni dia hidup lah, yang hidup ke yang mati ke, dia dilewati untuk selalu berilmu. Dan jadi seterusnya adalah aktiviti yang keempat, iaitu membaca buku. Baca buku ke, baca majalah ke, atau melayari internet. Jadi dalam Islam ni, umat kita dia hendaklah menjadi insan yang sentiasa mencintai pembelajaran, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh pelbagai pihak, seperti masjid ke, surau ke, kat tempat kerja ke, dia dia boleh menyempurnakan lagi kita punya pengetahuan, menambah lagi pengetahuan kita. Jadi peranan suami ini untuk mengutip berapa banyak ilmu, memantapkan diri dan juga keluarga dalam pengurusan harta, kerana ia boleh membabitkan kefahaman mengenai peranan nafkah isteri, anak, zakat fitrah, zakat harta, perbelanjaan, hutang keluarga semua dan sebagainya. Jadi ilmu keibubapaan ni dia
Kalau misalnya kata dia mendalami ilmu tu dan mendidik anak tu, dia memerlukan ibu bapa yang dapat pandangan mereka ni yang berpengalaman. Jadi hanya keluarga yang baik je dapat bentuk masyarakat cemerlang, yang akhirnya menjadikan negara juga cemerlang. Lepas tu ilmu rumah tangga tu penting sebagai permulaan melahirkan insan yang kamil, selain memastikan hak ahli keluarga terpelihara. Jadi semua yang dilakukan tu akan menghasilkan keputusan yang baik. Jadi apabila dilakukan tu berpandukan kepada ilmu yang benar. Okey, manakala seterusnya adalah aktiviti yang kelima adalah menyusun jadual. Okey. Jadi kita ni sebagai manusia ni yang cakap tak cukup masa. Jadi manusia ni dia sebenarnya dia boleh cakap cukup masa tu, ada juga manusia yang kata terlebih masa. Okey, setiap manusia ni kat muka bumi ni dikurniakan tempoh waktu masa yang sama dalam sehari tu, iaitu 24 jam, 1440 minit, ataupun dia apa jawapan sekiranya dia diajukan soalan cukup ke masa 24 jam sehari tu, sebenarnya segalanya bergantung kepada kita untuk menguruskan masa kita dalam kehidupan seharian. Jadi pengurusan masa ni dia yang berkesan tu bermaksud yang bagaimana seorang tu dia menguruskan masa dalam kehidupan seharian tu dengan cara terbaik, agar dapat menjalani sebuah kehidupan yang teratur, sistematik dan juga yang lancar. Jadi pengurusan masa ni dia merupakan satu kemahiran lah yang harus kita kuasai. Setiap individu tu sama ada dia apa pun kerjaya dia, dia ada suri rumah ke apa, dia perlu menguruskan masa. Terutamanya umat Islam, dia wajib menguruskan masa dia dengan cara yang paling sempurna, yang paling berkesan. Dapat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tu yang bergesa dan menyarankan agar semua umat Islam berbuat menguruskan masa dengan baik. Masa dapat dimanfaatkan lah dengan sebaiknya jika seorang tu dia bijak menguruskan masa. Jadi individu yang dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah ni, contohnya seorang pelajar yang cemerlang tu pastinya mempunyai peribadi yang luhur, yang menggunakan teknik yang dan bentuk yang sempurna, mengurus masa seharian dia dengan baik, yang tidak bermanfaat tu seperti merokok, melepak, bergaduh tu semua dia tak lakukan. Jadi aktiviti tu dia dapat susun, dia tak akan buang masa macam tu je, untuk memudaratkan diri dia tak akan buat. Jadi dia perlu disiplinkan diri dia, mantapkan untuk dia dapat mantapkan diri dia dan bentuk diri dia. Jadi untuk sifat ni, dia masa tu jika dia mampu uruskan masa tu dengan berkesan tu, pembagian masa tu dia tersusun, dia boleh jadi seorang yang patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, seorang pelajar tu dia perlu merancang masa depan dia, dengan betul lah. Dia perlu pulang dari sekolah macam ditetapkan, menyiapkan kerja rumah, mengulang kaji pelajaran, samping ada masa beriadah, menonton TV dan juga mengaji Al-Quran. Jadi bila kehidupan tu, urusan masa tu teratur, jadi kehidupan dia pun teratur. Sebab apa? Dia dapat melaksanakan urusan kehidupan dia dengan teratur. Jadi untuk mematuhi jadual tu perlu dirancang dan menepati masa yang telah ditetapkan. Jika hal ini berlaku, seorang tu dia dapatlah disiplinkan diri dia untuk dengan lebih kukuh lagi lah untuk dia menguruskan masa depan dengan berkesan. Jadi urusan tu dia dapat disiapkan dengan lancar. Jadi bila pengurusan masa tu dia berkesan, dia mampu buat dengan yang menyusun aktiviti yang terbaik, dia boleh lakukan dengan yang terancang. Dalam hal ni ketepatan masa, dia dapat menyiapkan suatu tugasan tu yang diberi tu dengan berkualiti, dengan hasil tugasan yang baik. Jadi sebagai seorang yang bijak, dia yang bijak merancang masa ni, dia dapat menyiapkan tugasan dia mengikut masa yang telah
ditetapkan tu, jadi dia taklah tergesa-gesa melakukan suatu pekerjaan atau pembahagian masa tu dia boleh buat secara berjadual. Dia boleh elakkan diri dia dari dapat tekanan dalam masa yang sama. Dia tidak akan berada dalam keadaan yang tertekan tu. Sebab apa? Proses menyiapkan kerja dia tu dia dah beri dah, dia dah siap-siap dah. Dengan tenang je dia buat, dia tak akan buat dengan tergesa-gesa. Lepas tu sampai tiba masa dia bentangkan je, dia laporkan je, dia luahkan je apa yang dia dah buat. Jadi dalam kesimpulannya, setiap masa yang kita lalui ni hendaklah kita atur dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Masa yang terlepas tu dia tak akan balik semula. Berapa banyak masa yang telah kita bazirkan sebelum ni perlu dikira semulalah, kerana kita tidak berupaya untuk mengembalikan semula masa yang telah pergi itu. Jadi peribahasa ada mengatakan jadi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi segala-galanya terpulang kepada diri kita lah sendiri untuk melakukan perbuatan ke arah yang lebih baik. Dan seterusnya pula adalah aktiviti yang keenam, iaitu mencari maklumat mengenai maklumat cerai dan juga implikasinya. Jadi dalam Islam ni, dia penceraian tu dia merupakan satu yang tidak disukai oleh Islam. Tetapi dia dibolehkan dengan alasan dan sebab-sebab yang tertentu. Jadi perceraian ni boleh dilakukan dengan cara talak atau fasa atau khulu atau tebus talak. Jadi talak tu menurut bahasa dia bermaksud talak membawa maksud tu dia melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dengan seumpamanya lah. Jadi talak ni merupakan jalan penyelesaian lah, jalan penyelesaian terakhir, sama ada dia nak teruskan ataupun dia mendapat kata sepakat semula untuk mencari kebahagiaan rumah tangga. Jadi dan yang terakhir sekali adalah aktiviti yang ketujuh, iaitu mencari maklumat murtad dan implikasinya. Jadi setiap kesalahan jenayah murtad ni dia ada kategori dia. Jadi ada hukuman dia. Jenayah dalam Islam yang dijatuhkan hukuman hudud, hukuman hudud ke atas orang yang murtad. Jadi isu yang besar apabila manusia yang tidak memahami Islam tu dengan baik, dia membangkitkan soal kebebasan dalam beragama. Dia merupakan hak asasi manusia. Jadi apatah lagi apabila hukuman hudud ni yang melibatkan jiwa ataupun nyawa, dia menjadikan dakwaan ke atas agama Islam, merupakan agama yang melakukan paksaan dan juga kekerasan dengan hukuman yang dikena ke atasnya, ke atas orang yang murtad lah. Jadi bahkan jenayah murtad ni dia jelas telah melanggar 5 perkara asas yang merupakan duriyat ataupun penjagaan ke atas agama. Jadi hukuman hudud ni ditetapkan oleh Allah mempunyai objektif yang jelas lah, yang melibatkan 5 perkara asas tu. Jadi dah jadi kewajipan kita lah untuk mengimani apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan berusaha memahami hikmah di sebalik perundangan yang ditetapkan itu, agar mampu memberikan pencerahan kepada manusia terhadap keraguannya timbul. Jadi semoga semuanya bermanfaat, dan diharap modul 2 ni, persediaan pengetahuan ini dapat memberi manfaat kepada sesiapa juga yang mendengar video saya, dan boleh dijadikan rujukan di dalam penghidupan. Apa yang penting dia isi kandungannya tu kita perlu hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Apa juga kekurangan, saya mohon kemaafan. Jadi kiranya anda ingin keterangan selanjutnya, boleh ikuti video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk disebarkan. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.